Hai, Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, jumpa lagi kita hari ni. Untuk matematik tingkatan 4, kita akan masuk bab 6, ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okey, ketaksamaan linear ni sebenarnya kita dah belajar masa tingkatan 1 lagi ya. Ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okey, jadi untuk bab ni kita akan belajar ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okey, yang pertama, yang kedua, sistem ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okey, jadi hari ni kita tengok dulu ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okey, tengok standard pembelajaran. Mewakili situasi dalam bentuk ketaksamaan linear. Okey, macam mana nak wakilkan situasi dalam bentuk ketaksamaan linear? Ingat balik kita dah belajar dah masa tingkatan 1. Okey, tengok memori saya. Okey, simbol-simbol tu. Simbol lebih besar daripada, kurang daripada, lebih besar daripada atau sama dengan, kurang daripada atau sama dengan. Kena tengok memori saya. Kita kena tengok 4 simbol ni dan kena ingat apa maksud simbol-simbol tu lah. Okey. Okey, sekarang ni kita tengok. Rajah 2 menunjukkan berat maksimum sebuah lori 3 tan dengan muatan dan tanpa muatan. Okey. BDM, berat dengan muatan. Okey, awak tengok dekat lori apa-apa biasa dia ada tulis ni, BDM, berat dengan muatan, BTM, berat tanpa muatan. Okey. Okey, contoh kita buat ya. Y kita buat berat dengan muatan, BDM, Y. X berat tanpa muatan. Okey. Nak cari nilai muatan, BDM tolaklah BTM. Okey. Okey, jadi kita dapat bernilai muatan kita banyak ni yang kita boleh bawa. Okey, jadi macam mana kita nak buat persamaan linear, ketaksamaan linear ni? Okey. Berat dengan muatan adakah boleh melebihi yang ni? Boleh ke lebih besar atau sama dengan? Tak boleh, mestilah lebih, kurang ataupun sama. Sebab itulah terhasilnya ketaksamaan linear macam ni. Y kurang daripada atau sama dengan X tambah 4090 kg. Okey. X ni berat tanpa muatan. Berat tanpa muatan campur dengan nilai muatan mesti tidak melebihi Y. Tidak melebihi berat dengan muatan. Okey, tengok contoh 1. Okey, contoh 1. Alright. Taufik ingin membeli beberapa buah buku rujukan dan buku latihan. Semasa pameran buku diadakan, Taufik mendapati harga sebuah buku rujukan ialah RM14. Bagilah apa-apa huruf yang awak suka, X, Y, Z, terpulang. Tapi biasa kita guna X. X wakilkan jadi buku rujukan. Awak tak nak X, tak kisah apa-apa. Kemudian wakilkan pula Y sama dengan buku latihan. Alright. Okey, buku rujukan RM14. Harga sebuah buku latihan RM9. Amount maksimum yang boleh dibelanjakan oleh Taufik ialah 100. Wakilkan situasi di atas dalam bentuk ketaksamaan linear yang sesuai. Jadi simbol tu kita nak guna simbol mana? Lebih besar, kurang daripada, lebih besar atau sama dengan, kurang atau sama dengan. Yang mana kita nak guna? Maksimum boleh guna RM100 je. Boleh tak lebih pada RM100? Tak
Tak boleh. Jadi kalau dia beli buku rujukan RM14 X tambah dengan RM9 buku latihan tu, kita tak tahu kuantiti dia beli berapa buku rujukan, kuantiti berapa buku latihan, kita tak tahu. Tapi tak boleh lebih daripada 100. Boleh tak sama dengan 100? Boleh? Sebab dia ada duit 100 kan? Okey. Jadi inilah ketaksamaan linear. Kita tengok contoh 2. Puan Hidayah ingin membeli beberapa keping poster matematik untuk digantung di bilik matematik. Diberi harga sekeping poster kecil ialah RM12.50. Harga sekeping poster besar ialah RM18.50. Wakilkan pembelian kedua-dua jenis poster dalam bentuk ketaksamaan linear yang sesuai jika peruntukan daripada pihak sekolah ialah 150. Ni pun sama. Dia ada peruntukan 150 je. Boleh tak dia beli lebih daripada 150? Tak boleh. Dia mesti guna kurang daripada 150 ataupun cukup-cukup 150. Okey. Sekeping poster kecil. Poster kecil, poster besar. Bolehlah. Jadi K untuk wakilkan K kecil. K sama dengan poster kecil. B sama dengan poster besar. Jadi poster kecil kita tak tahu dia beli berapa, tapi harga dia RM12.50. Okey, Y pula poster besar pun tak tahu dia beli berapa keping, jadi gantikan dengan B. Jadi tak boleh lebih daripada RM150. Okey, yang ni perpuluhan tak nak. Okey, tukar jadi bentuk nombor bulat. Tukar jadi nombor bulat. Ni boleh jadikan per 100. Okey, cuba buat dulu. Nanti kita akan dapat macam ni. Senang je, awak dah belajar dah kan? Alright, praktiskan diri 6.1A. Okey, awak buat soalan number ayam dan juga dadu, A dan D. Okey, bagaimanakah anda menentusahkan konjektor titik dalam suatu rantau yang memenuhi suatu ketaksamaan linear? Okey, standard pembelajaran membuat dan menentusahkan konjektor tentang titik dalam rantau dan penyelesaian bagi suatu ketaksamaan linear. Okey, tengok rajah 1. Rajah 2. Alright. Tips, dia bagi tips tanda ketaksamaan. Kalau yang tanpa sama dengan kita buat garis simpang-simpang tu, garis dot gitu. Garis padu. Garis dot. Kalau ada tanda sama dengan garis padu, macam itulah beza dia. Okey. Alright. Okey, sekarang tengok rajah 3. Okey. Persamaan garis lurus. Kita dah belajar masa tingkatan 3. Sebut je garis lurus, mesti ingat apa? Y sama dengan MX plus C. Okey, tengok memori saya. Alah, tak nak pula dah. Okey, persamaan arm garis lurus Y sama dengan MX plus C. M kita kecerunan, C kita pintasan Y. Okey, yang tu mesti kena ingat. Okey, tengoklah dia bagi tahu yang ni. Okey, bahagian pink ni, tengok ni, garis yang warna pink ni. Okey, ini adalah untuk bila kecerunan kita positif. Tengok ni, kecerunan positif. Kecerunan negatif macam ni lah. Kita akan dapat garis lurus dia. Yang pink tu rantau atas, yang biru rantau biru ke hijau, ikutlah.
Pink rantau atas, hijau rantau bawah. Okey, yang ni pun sama. Yang ni kalau paksi kalau garis lurus selari dengan paksi X, Y sama dengan H, kita akan dapat pintasan Y kat situ. Okey, kalau yang ni graf kita kat sini, graf kita garis lurus selari dengan paksi Y, jadi kita akan dapat kat sini. Okey, X sama dengan berapa nilai kat situ, kita akan dapat macam tu. Okey, sekarang tengok kotak hijau. Semua titik yang berada pada garis lurus memuaskan persamaan Y sama dengan MX plus C. Kalau semua titik ada pada garis lurus, okey, semua titik berada pada garis lurus ni maksudnya Y sama dengan MX plus C. Okey, semua titik berada di rantau atas memuaskan ke tak samaan ni. Kalau titik ada dekat sini, ada dekat sini, ada dekat sini. Yang ni Y lebih besar daripada MX plus C. Kalau titik berada pada bahagian bawah pula, rantau bawah ni, jadi Y kurang daripada MX plus C. Okey. Kita nak tentukan titik je duduk kat bahagian rantau mana, tu je. Okey, contoh 3. Alright. Garis lurus Y sama dengan negatif 2X tambah 6. Okey, graf keturunan kita negatif. Graf kita akan dapat keturunan negatif. Tadi keturunan negatif, graf kita akan dapat macam ni kan? Keturunan negatif. Okey. X negatif 1 sehingga 5. Okey, plotkan titik. Dia suruh awak plotkan titik-titik ni. Okey, kemudian tentukan sama ada titik yang diplot memenuhi mana. Memenuhi Y sama dengan negatif 2X tambah 6. Titik mana yang memenuhi persamaan yang ni. Titik mana memenuhi persamaan ni. Ada 3 persamaan tu. Okey, jadi kita plot lah. Okey, tengok graf dia buat. Alright. Okey. Okey, kita plot graf, kemudian titik, semua titik yang dia bagi tu kita plotkan. Okey, jadi persamaan Y sama dengan negatif 2X. Okey, Y sama dengan negatif 2X tambah 6. Titik-titik yang memenuhi persamaan yang ni titik mana? Yang berada pada garis lurus. Yang berada pada garis lurus. Jadi yang inilah titik 1, 4. Okey, koordinat 1, 4. Koordinat 1, 4. Lagi ada lagi? Ada ni. 4 negatif 2. Okey, memuaskan persamaan ni. Macam ni, titik 1, 4 dan 4 negatif 2 memuaskan persamaan Y sama dengan negatif 2X tambah 6. Awak tengok yang ni, ayat penuh dia macam tu. Okey, Y lebih besar pula. Y lebih besar daripada negatif 2X tambah 6. Mestilah berada pada rantau atas. Jadi yang mana berada pada rantau atas? 2, 6 dengan 4, 3. Jadi kena bagi tahu titik-titik 2, 6 dan 4, 3 memuaskan ketaksamaan Y lebih besar daripada negatif 2X tambah 6. Kemudian tengok yang bawah pula. Yang bawah kurang. Y sama dengan Y kurang daripada negatif 2X tambah 6. Yang berada pada rantau bawah. Yang mana yang ni? 0, 1 dan titik 1 negatif 2. Okey, itu sahaja. Okey, contoh 4 ni kalau kita tanpa lukis graf. Yang ni kita buat kalau kita lukis graf contoh 3 kan. Okey, contoh 4 tanpa melukis graf. Okey, tanpa melukis graf kita ganti koordinat dalam persamaan. Okey, tengoklah yang dia buat tu. Diberi persamaan negatif 3X tambah 6. Okey, tanpa melukis graf, garis lurus, tentukan sama ada titik-titik yang diberikan memuaskan
Y sama dengan negatif 3X tambah 6, atau Y lebih besar daripada negatif 3X tambah 6, atau Y kurang daripada negatif 3X tambah 6. Okey, mula-mula kita buat 2 dengan 5. Okey, gantikan X dengan 2, Y dengan 5. Kemudian kita tengok kiri kanan. Tengok kiri kanan kita bandingkan. Okey, yang ni 5, sebelah ni kosong. Jadi lebih besar. Bila lebih besar, maksudnya okey, titik 25 memuaskan ketaksamaan Y lebih besar daripada negatif 3X tambah 6. Okey. Sekarang tengok B pula, 1, 2. Sama juga, masukkan nilai Y 2, nilai X 1. Okey, kita akan dapat 2 kurang daripada 3. Jadi ketaksamaan yang ni lah memuaskan. 1, negatif 1 dan 9 sama juga. Bila kita dapat sama, kiri kanan sama, maksudnya titik tu berada pada garis lurus Y sama dengan negatif 3X tambah 6. Okey. 08, kiri kanan, 8 lagi besar daripada 6. Jadi maksudnya duduk Y lebih besar daripada negatif 3X tambah 6. Titik tersebut berada pada rantau Y lebih besar daripada negatif 3X tambah 6. Okey, jadi awak praktiskan diri 6.1B. Muka surat berapa ni? Muka surat 161. Okey. 161. Praktis diri 6.1B. Cikgu nak awak buat satu, awak lukis graf. Satu tak payah lukis graf, 1 dan 4. Okey. Alright, nanti next class kita akan belajar macam mana nak lorek rantau memuaskan satu ketaksamaan linear. Okey, jadi cikgu harap tolong buat latihan. Hantar kehadiran. Okey, kehadiran jangan lupa isi ya. Kehadiran, tolong isi kehadiran. Okey, nanti kita jumpa lagi untuk next class. Okey, bye-bye. Assalamualaikum.